Selamat pagi dan selamat kembali kepada channel saya. Saya Cikgu Daryl dan hari ini Cikgu akan membuat sedikit perbincangan mengenai soalan pemahaman bahasa Inggeris untuk kertas 1 bahagian B, soalan 21 hingga 25. Tapi sebelum itu, Cikgu nak anda baca arahan dengan jelas dahulu sebelum melihat perbincangan yang seterusnya. Yang pertama, Cikgu nak anda pergi muat turun dahulu kertas soalan daripada link yang Cikgu sediakan di sini. Dan kemudian, anda perlu siapkan semua soalan, barulah anda lihat semula video ini untuk penerangan dan perbincangan yang lebih lanjut supaya anda boleh membandingkan jawapan cikgu dengan jawapan anda, dan disitulah pembelajaran barulah berlaku. Tanpa membuang masa, mari kita lihat soalan 21 untuk hari ini. Sebelum ini, cikgu pernah membuat video untuk cara menjawab soalan 21, dan kalau anda sudah lupa-lupa ataupun anda tidak pernah lihat video cikgu, anda boleh klik link di atas untuk terus pergi ke video yang lama cikgu sudah buat untuk dapatkan tips-tips menjawab soalan 21 ini ya. Kalau anda lihat gambar soalan A di sini, ini adalah satu perbualan di antara seorang cikgu dengan salah seorang anak murid dia. Bagaimana kita nak memastikan jawapan kita betul? Yang pertama, anda perlu lihat dahulu siapakah first speaker dan siapakah second speaker dalam gambar ini. Biasanya, first speaker adalah buih yang lebih tinggi, manakala second speaker adalah buih yang lebih rendah. Dan apabila kita menjawab, kita kena pastikan dahulu apakah peranan first speaker dan juga second speaker. Peranan first speaker biasanya adalah pertanyakan soalan ataupun memberikan pernyataan yang membolehkan second speaker untuk menjawab. Manakala peranan untuk second speaker hanya satu sahaja, iaitu menjawab. Jadi sekarang kita lihat dalam keadaan di sini, siapakah first speaker, siapakah second speaker? Buih yang tinggi adalah cikgu, maka cikgu adalah first speaker dan anak muridnya adalah second speaker kerana buihnya lebih rendah. Jadi sekarang cikgu memberikan pernyataan yang membolehkan salah seorang daripada anak muridnya untuk menjawab. Cikgu tersebut berkata, "Goodbye and please study hard." Selamat tinggal dan tolonglah belajar dengan rajin. Kalau anda adalah salah seorang daripada murid cikgu tersebut, apakah yang anda akan jawab? Cikgu dah sebut goodbye kan? Jadi mungkin pertama anda boleh sebutlah, "Goodbye Miss Pushpa." Cukup sudah untuk dapat 2 markah kerana anda sudah menjawab soalan. Anda sudah menjawab goodbye dan anda sudah jawab dengan sesopan yang mungkin. Ingat ya, untuk menjawab soalan 21, pastikan ada gelaran untuk nama yang anda sedang bercakap dengan. Dan jawapan seterusnya, kalau anda lebih berkeyakinan sedikit untuk menulis jawapan lebih panjang, mungkin anda boleh tulis macam ni. "Goodbye Miss Pushpa, we will study hard." Selamat tinggal Miss Pushpa, kami akan belajar dengan rajin. Dan seterusnya, kalau kamu mau lagi selamat dan anda rasa macam bahasa Inggeris anda bukanlah bagus sangat, anda boleh cuba ini. "Okay Miss Pushpa, cukup. Cikgu akan beri 2 markah untuk ini." Alright? No problem for that. Okay, mari kita lihat soalan seterusnya. Siapakah first speaker? Siapakah second speaker? Ini perbualan antara siapa dengan siapa? Nampaknya dalam gambar ia adalah perbualan antara seorang pelancong dengan seorang pejalan kaki. Dan kalau kita lihat di sini, pelancong tersebut mempunyai buih yang lebih tinggi, maka pelancong tersebut adalah first speaker. Dan buih lebih rendah adalah pejalan kaki dan dia adalah second speaker. Apakah peranan second speaker? Menjawab soalan. So sekarang pelancong tanya, "Excuse me, how do I get to the museum?" Minta maaf, bagaimanakah saya boleh pergi ke museum? Kalau dia tanya bagaimana, maksudnya dia mau kamu menunjukkan cara untuk pergi ke museum. So lelaki tersebut dia boleh bagi pilihan lah. Contoh, kamu boleh naik pakai bas kah, kamu boleh naik pakai tren kah, ataupun kamu boleh berjalan kaki. Dan ini adalah contoh jawapan yang cikgu berikan. "You can take bus 634 from here, ma'am." Apa itu ma'am? Cikgu tadi katakan kita perlu letak gelaran untuk seseorang. Kalau kita tidak tahu dia siapa, panggillah dia cik ke, panggil dia puan ke. Tapi dalam bahasa Inggeris, ma'am bukan singkatan untuk madam ya.
Ma'am boleh digunakan untuk perempuan yang bujang ataupun untuk perempuan yang sudah berkahwin. Okay? Dan next jawapan, kalau kamu rasa BI kamu betul-betul power, mantap, tata bahasa tiada masalah, boleh cuba yang ini. Walk straight from here and you will see museum at your left, ma'am. Terus jalan dari sini dan kamu akan melihat museum di sebelah kiri anda, cik puan. Itu contoh dia lah. Next, you can go by train at the LRT station nearby, ma'am. Kalau kamu nak kata dengan dia, you can go by train, ma'am, pun boleh sebenarnya, tak jadi masalah. Seperti apa yang cikgu kata, yang penting jawab sesopan yang mungkin, ayat membawa maksud dan dia selari dengan apa yang sedang berlaku dalam gambar. Itu pun sudah memadai. Okay? Next question. Ini adalah perbualan antara ibu dengan anak lah. Lihat, anak menunjukkan kertas ujian 100 markah dengan ibunya. Ibunya pula, nampak sangat gembira dekat sana. Jadi sekarang kita lihat dulu, siapa first speaker? Tinggi buih, anak, first speaker. Rendah buih, ibu, second speaker. So sekarang anak kata, I got 100 marks for my English test. Saya dapat 100 markah untuk ujian bahasa Inggeris saya. Mak dia dah gembira macam tu, rasanya mak dia akan cakap apa? Yang pertama paling senang, well done, Aina. Lihat, dia bagi nama. Jangan tulis well done saja, sebab kurang sopan. Walaupun ibu yang bercakap dengan anak, anda boleh tulis well done, Aina, bagi nama, ataupun well done, dia. Well done, sayang. Jangan tulis sayang lah dalam bahasa Melayu. Okay? Dia bermaksud sayang. Okay? Next, good job, Aina, is more than enough. Sudah lebih dari memadai untuk menjawab sebegini. Dan kalau kamu lebih yakin sedikit, boleh anda tulis congratulations, Aina, I'm so proud of you. Boleh lah kalau kamu rasa confident. Tapi seperti yang cikgu kata, untuk soalan 21 ni, biarlah kita main selamat, play safe. Why? Sebab kalau kamu bukannya ada kekayakan yang tinggi, tata bahasa kamu bukannya power sangat, jangan sesekali cuba untuk menjawab dengan ayat yang panjang. Sebab semakin panjang ayat yang kamu buat, semakin senang untuk kamu membuat ayat yang salah. Ingat ya. Okey, sekarang soalan 22 pula. Yoyo Express Bus. Ini adalah satu jadual bas yang bernama Yoyo Express lah. Dan kalau anda lihat, jadual ini menunjukkan perjalanan daripada KL Central ke KLIA dan balik dari KLIA pergi KL Central. Jangan sesekali tersalah tafsir dengan jadual ini ya. Sebab ada juga segelintir murid saya dulu pernah dia lihat kertas soalan ini dan dia kata, oh cikgu, bas itu gerak pukul 6 pagi dan sampai KLIA pukul 2 petang lah. Oh tidak, bukan. Setiap masa yang anda nampak di sini adalah masa bas tersebut bertolak dari KL Central ke KLIA. Dan sebelah kanan sini adalah masa-masa yang ditunjukkan untuk bas tersebut bertolak dari KLIA ke KL Central. Okay, jadi jangan sesekali salah tafsir ya. Ini bukan masa sampai, ini bukan masa tiba. Okay, ini semua adalah masa bertolak. Cuma bertolak dari tempat yang berlainan. Alright. Dan kelas, satu lagi benda. Jangan kamu hanya sekadar melihat pada jadual saja. Baca semua maklumat yang ada dalam jadual ini. Dia tulis apa? Perhatian. Bas itu akan bertolak pada setiap 1 jam. Bas terakhir dari kedua-dua tempat, KL Central dan KLIA, akan bertolak pada jam 10 malam. Kalau kamu dah lihat di sini, tahulah jadual ini sebenarnya dia bukan jadual penuh. Dia hanya nak menunjukkan pada kamu itu adalah contoh-contoh masa setiap kali bas bergerak dari KL Central ataupun KLIA. Okey, jadi untuk penempahan tiket boleh menghubungi Mr. Ramlan di 016-523-7855 ataupun melayari laman www.yoyo.my. Pick up point maksudnya tempat untuk kamu naik bas. Okey, bus stop bertentangan dengan New Central Mega Mall. Alright, itu contoh dia lah. Okey, mari kita lihat soalan dulu. Tuliskan true or false di ruang yang disediakan. A. There is no bus from KL Central to KLIA after 8 PM. Tiada bas yang bergerak dari KL Central ke KLIA selepas jam 8 malam. Betulkah? Jangan terperangkap. Walaupun masa terakhir di sini dia tulis jam 8 malam, tetapi lihat ayat di bawah sini. Apa dia kata? Bas terakhir dari kedua-dua KL Central dan KLIA akan bertolak pada jam 10 malam. So, pernyataan ini sebenarnya adalah
False. Alright? Salah sebab bas terakhir pukul 10 bukan pukul 8. Next, B. If you want to book a bus ticket, you can contact Mr. Ramlan. Kalau anda nak menempah tiket, kamu boleh berjumpa dengan Mr. Ramlan. Betul, ada dia tulis di sini. Maksudnya jawapannya adalah true. Next, C. Tulis jawapan kamu di ruang yang disediakan. How long do you think is the bus journey from KL Sentral to KLIA? Berapa lamakah yang kamu rasa perjalanan bas dari KL Sentral ke KLIA? Kalau anda lihat dalam jadual di sini, tidak kiralah dari KL Sentral pergi KLIA kah ataupun KLIA pergi KL Sentral kah, kamu lihat dulu bas dia bergerak setiap berapa jam. Pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9, setiap 1 jam. Jadi agak-agak lah bas bergerak 6 sampai 7. 7 sampai KL Sentral. Lepas tu dari KL Sentral dia bergerak balik ke KLIA. Contoh. So dekat sini dia adalah perjalanan bas dia adalah 1 jam. Bagaimana kita nak menjawab? Takkan tulis 1 jam sahaja. Mestilah tulis dengan ayat yang lengkap. Kalau anda masih belum pandai lagi melengkapkan ayat dalam soalan pemahaman, anda boleh klik link di atas dan kemudian anda boleh pergi video ini dan lihat cara cikgu membimbing anda untuk menjawab soalan pemahaman dengan lebih tepat dan betul. How long do you think is the bus journey from KL Sentral? Soalan tanya how long do you? Jadi bila awak jawab, awak seolah-olah soalan ini tengah bercakap dengan kamu. Jadi kalau soalan tanya kamu, berapa lama kamu? Awak jawab, saya, I think the bus journey from KL Sentral to KLIA is 1 hour. Jawapan kamu tahu sudah 1 hour, tapi nak melengkapkan ayat itu yang penting. Sebab kalau anda tulis 1 hour, mungkin 1 markah. Tapi kalau jawab dengan ayat lengkap, ada 2 markah lah. D. What would you do if you could not contact Mr. Ramlan for ticket reservation? Apakah yang akan kamu buat jika kamu tidak dapat menghubungi Mr. Ramlan untuk penempahan tiket? Tengok soalan di sini. For ticket reservation, contact Mr. Ramlan or visit www.yoyo.my. Anda boleh melayari laman web mereka untuk menempah tiket. So, what would you do? I would visit www.yoyo.my if I could not contact Mr. Ramlan for ticket reservation. Saya ambil balik dari soalan itu untuk menjadikan jawapan, untuk melengkapkan jawapan saya. E. In your opinion, what does 1 hour interval mean? Dalam pendapat kamu, apakah 1 hour interval bermaksudnya? 1 hour interval kat sini setiap 1 jam kan? Setiap 1 jam. Tadi saya dah kata dari mula sudah. So, jawab dengan ayat lengkap. In my opinion, it means the bus will depart every hour from KL Sentral or KLIA. Dalam pendapat saya, ia bermaksud bas tersebut akan bertolak setiap jam dari KL Sentral ataupun KLIA. You need to make sure that one, pastikan dia correct. Soalan 23. Ini adalah satu surat tiad rasmi yang ditulis oleh Daryl kepada Cimeng. Cikgu nak tanya, alamat yang kamu nampak dekat sini 28 Jelutung Barat 96100 Serikay Sarawak. Ini alamat siapa? Alamat Cimeng kah? Alamat Daryl? Kalau kamu rasa itu alamat Cimeng, komenlah di bawah. Kalau kamu rasa itu alamat Daryl, komen di bawah video saya juga. Saya nak lihat berapa yang boleh jawab dengan betul. Okey? Sebenarnya lah itu adalah alamat Daryl, bukan alamat Cimeng. Okey? Now, apakah yang cuba ditulis oleh Daryl kepada Cimeng? Mari kita baca sekejap. Dear Cimeng, how are you? Hope you have not forgotten me. Remember the good old days in Serikay? Now that you're in the big city, Serikay may seem small to you. The capital city with twin towers is the best place for you to take a step into adulthood. You can find endless opportunities there. Anyway, there's a lot of new development in Serikay. There are 3 townships, a 4-star hotel, and 6 big hypermarkets now. There are quite a number of new hangout joints in Serikay now. The latest ones are Sushi King and Tuk Tuk Cup. You should make a trip down here. It's been 3 years since you left. Before you come, please give me a call to ensure that I'm around. I need to go to Kuching quite often to visit my grandfather who isn't well. Hope to hear from you soon. Till then, bye. Okay, mari kita lihat soalan yang pertama. A.
How many stars are rated for the new hotel in Sarike? Berapa banyakkah bintang yang diberikan kepada hotel baru di Sarike tersebut? Ada jawapan dia dalam perenggan ke 2, line pertama. Lihat, a 4-star hotel. So jawapan dia adalah 4. B. What is the latest hangout joint in Sarike? Apakah tempat melepak terbaru di Sarike? Ada, tadi dia tuliskan. There are quite a number of new hangout joints in Sarike now. The latest one yang paling baru adalah Sushi King and Tutuk Cup. Jadi kita lihat dalam senarai sini, McD ada tak McD? Tiada, McD tulis dalam sana. KFC ada tak? KFC tidak ada. Jadi yang ada hanyalah Sushi King. So jawapan is Sushi King. C. Match the phrases from list A to list B. Padangkan dari list A ke list B. Yang pertama sudah dibuat. Yang kedua, there are new townships, hotels and hypermarkets. Ada jawapan dia dalam perenggan kedua, baris pertama dan kedua. Kamu lihat di sini, cikgu dah gariskan. So answer is, there are new townships, hotels and hypermarkets in Sarike. Next, Chimeng is now living. Living mana? Di mana Chimeng tinggal? Lihat perenggan pertama, line kedua. The capital city with twin towers. Manakah bandaraya yang mempunyai menara berkembar? Kuala Lumpur. Yes, so Chimeng is now living in Kuala Lumpur. Number 3. Daryl's grandfather, itu jawapan terakhir lah, is sick in Kuching. Itu saja. Okay, I need to go to Kuching quite often to visit my grandfather who isn't well. Isn't well maksudnya tak sihat, sakit lah. Is sick in Kuching. Okay, next kita lihat soal seterusnya. D. List 2 new developments in Sarike mentioned by Daryl. Senaraikan 2 pembangunan baru di Sarike yang dinyatakan oleh Daryl. Apakah pembangunan baru dia? Tadi kita lihat perenggan 2, balik-balik dia ada kata apa dia? 3 townships, a 4-star hotel, 6 big hypermarkets. Yes. Mana-mana 3 jawapan ini, ambil 2 saja. Townships, 4-star hotel. Kalau anda nak tulis 3 townships, a 4-star hotel, 6 big hypermarkets, tak menjadi masalah. Tetap betul. E. What are the endless opportunities that Chimeng can find in Kuala Lumpur? Apakah itu endless opportunities yang Chimeng boleh cari di Kuala Lumpur? Endless opportunities di sini bermaksudnya peluang yang banyak, tak habis-habis. Apa peluang dia kalau kamu dah bekerja di Kuala Lumpur? Mesti ada peluang pekerjaan kan? Macam-macam benda kamu boleh cari. Kamu nak cari kerja Grab pun boleh, nak kerja Foodpanda pun boleh. Tempat besar mesti ramai orang mau. So, kamu dari segi peluang pekerjaan adalah jauh lebih baik daripada berada di Sarike. So, itu adalah keyword pertama dia lah. Jadi, ini adalah jawapan cikgu. Chimeng can find many good sources of income and also build bigger social network for his career. Chimeng boleh mencari lebih banyak punca pendapatan dan juga boleh membina lebih rangkaian sosial yang lebih besar untuk pekerjaannya pada masa depan. Maksudnya apabila kamu berada di bandaraya yang besar, kamu boleh mengenali lebih ramai orang yang mungkin dapat membantu dalam pekerjaan anda pada masa depan. Mana tahu kan Chimeng ada hati nak jadi seorang businessman kan. Jadi dia ada idea untuk buat bisnes, dia boleh cari lakan kongsi. Itu contoh dia lah. Okay, maksudnya endless opportunities. Next, soalan 24 dan 25 tentang jualan Carnival piano yang dianjurkan oleh Lee Musica Sendirian Berhad. Dan Carnival tersebut berlangsung dari 14 hari bulan sehinggalah 27 hari bulan Julai 2019. Untuk pengetahuan anda, imported pianos with superb quality and wide varieties. Maksudnya piano-piano ini sini semuanya adalah buatan luar negara, import kan, dengan kualiti yang sangat bagus dan datang dengan pelbagai jenis. Apakah kebaikan sempena jualan ini? Mempunyai jaminan 3 tahun, waranti 3 tahun, guaranteed lowest price in the market. Mereka garanti bagi kamu jaminan bahawa mereka mempunyai harga yang paling rendah di pasaran. Immediate delivery, terus hantar ke rumah kamu. Free tuning, dia tolong kamu adjust bunyi kamu. Exchangeable within 3 months, boleh ditukar dalam masa 3 bulan. Takkanlah suka-suka kamu tukarkan, mesti ada syarat-syarat dia.
Good after sale service, maksudnya selepas kamu beli piano ini, dia akan sentiasa pergi memberikan perkhidmatan untuk tolong kamu servis kah, kalau udah piano kah, macam tu lah. Kalau ada apa-apa soalan, dia akan layan kah. Itu contoh. Okay, 0% interest for Maybank, Public Bank and Hong Leong credit card holders. Maksudnya kalau kamu nak membeli dengan credit card dan kamu adalah pemegang kad kredit untuk Maybank, Public Bank dan Hong Leong Bank, maka tiada sebarang interest ataupun faedah yang dichargekan pada kamu sebab zero kan. Last but not least, other services, ia juga mempunyai perkhidmatan-perkhidmatan lain seperti piano renting, maksudnya menyewa piano, piano moving, maksudnya memindahkan piano, piano tuning, dia tolong kamu lah adjust bunyi piano kamu tu lah. Alright. Okay, mari kita lihat soalan. Take the correct answer. The carnival is held for berapa hari? 14 sampai 27 hari bulan. Okay, 27 adalah 14 tambah 1, maksudnya 14 hari lah. 14 hari maksudnya 2 minggu. Tapi dalam senarai jawapan tiada 2 minggu. Kamu rasa mana satu yang paling tepat? 10 days 10 hari, a month sebulan, a fortnight apa maksud dia? A fortnight lah, maksudnya 2 minggu. Okay, B. Which bank does not offer 0% for the card holders? Mana satukah bank yang tidak menawarkan 0% kepada pemegang kad? Tadi sini mana? Zero interest for Maybank, Public Bank, Hong Leong Bank. Kita lihat senarai dulu. Maybank ada? Okay, Maybank ada. Public Bank ada? Public Bank ada. Bank Simpanan Nasional ada ke tidak? Tiada. So, jawapan dia adalah Bank Simpanan Nasional. Next. If the piano has a defect, a month after you bought it, you can get another new one because, wow, kalau piano kamu ada sedikit kerosakan ataupun ada sedikit ketidakfungsian, sebulan selepas kamu membeli kamu boleh mendapat piano yang baru kerana apa alasan dia? Jawapan boleh cari dan petikan. Kerana ia boleh ditukar dalam masa 3 bulan. Bukan 3 years warranty 3 years warranty maksudnya kalau kamu punya piano dia sendiri rosak, okay, ada benda-benda macam spare part yang rosak, mereka boleh tukarkan spare part untuk kamu. Tapi kalau piano itu defect maksudnya dia sendiri tak tahulah, mungkin ada dalam dia tu ada benda-benda yang dia sendiri tidak boleh berfungsi, memang dari awal tak dapat berfungsi, maka dia boleh tukarkan piano yang baru untuk kamu. Okay, pastikan anda faham apa maksud defect dan apa lagi yang hubung kait dengan warranty. Alright. B. What does the phrase mean? Immediate delivery, terus hantar. Maksudnya ayat lengkap, it means ataupun the phrase means piano is sent to our house once we pay for it. Maksudnya sejurus kamu bayar, dia terus hantar. Dia bukannya jenis sorry ya encik, kamu bayar hari ini, mungkin dalam masa seminggu lah kami akan hantar pergi rumah kamu. No, tidak. Kamu bayar sekarang, terus naik atas lori, ikut kamu balik ke rumah dan terus dia hantar masuk rumah kamu. That is the meaning. The phrase means piano is sent to our house once we pay for it. C. If you are given an opportunity to buy the piano, would you buy one? Kalau kamu diberikan satu peluang untuk membeli sebuah piano, adakah kamu akan membeli satu? Kenapa? Ada 2 soalan di sini maksudnya soalan ni 2 markah. Satu soalan, 1 markah untuk soalan pertama, 1 markah untuk soalan seterusnya. Kalau soalan yang pertama, dia sedang cuba untuk merangsang kamu menjawab ya ataupun tidak. Jadi dalam sini kalau kamu jawab ya pun betul, no pun betul. So mari kita lihat contoh jawapan cikgu dulu untuk ya. Yes, because it has 3 years warranty for the piano. Ya, kerana yang mempunyai 3 tahun jaminan untuk piano tersebut. Kalau ada spare part rosak, dia boleh tukar untuk saya. Tak jadi masalah. Sebab itulah aku mau beli. Sebab biasanya piano mungkin kurang dari 3 tahun kan? Cikgu pun tidak pastilah sebab ini kertas soalan saja. No. Kalau no, kenapa? Senang saja. Kalau no, sebab aku tak suka main piano sebab because I do not play piano. Tidak perlu fikir begitu panjang. Okey, anda sedang menjawab soalan bahasa Inggeris, bukan menjawab soalan bahasa Melayu. Kalau untuk soalan bahasa Melayu, dia mesti panjangkan ayat dia sebab saya pernah lihat juga contoh ayat anak murid saya dan sememangnya agak susahlah untuk bahasa Melayu. Tapi untuk bahasa Inggeris, as long as apa yang kamu jawab logik memang diterima.
Dan of course lah, pastikan tata bahasa yang anda tulis, struktur ayat itu betul. Sebab itu cikgu tidak galakkan kamu tulis panjang-panjang. Biar pendek, ringkas, mudah difahami dan tiada masalah tata bahasa. Terus boleh dapat markah penuh. Alright? Kalau anda hanya jawab yes ataupun no saja pun ada 1 markah sudah ya. Tapi takkanlah kamu hanya sekadar mau jawab yes dengan no. Kalau dah diberi 2 markah, kamu boleh dapat 2 markah, takkanlah kamu mau 1 markah saja kan? Fikir-fikirlah sendiri. Alright? Okay, so itulah perbincangan kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk pergi Facebook, like page cikgu, dan kemudian like video ini dalam YouTube. Dan jangan lupa untuk subscribe dan kemudian tekanlah butang lonceng di sebelah kanan butang subscribe itu ya, supaya setiap kali kalau saya upload video, kamu bolehlah dapat tahu. Okay, Cikgu Daryl ada buat perbincangan hari ini. Mari kita sama-sama lihat. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tinggalkan soalan anda dalam ruangan komen di bawah video ini. Till then, I will see you at the next video. Thanks for watching.